يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah taala beri kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Dalam keadaan kita suka ataupun tidak suka, Allah Ta'ala pilih dah kita pada hari ini duduk sama-sama. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi majlis, puang ke tuan? Puang. Puang apa? Dia ingat. Puan Hidayu. Dan semualah kaki tangan dan yang mengajarkan program bersama dengan anak-anak muda kita yang masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala hidup di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia malaikat untuk patuh, untuk taat, untuk ikut akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan adik-adik kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita untuk memberi, untuk mendengar tausiah ataupun perkongsian ilmu. Moga-moga mendapat kita ubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, ke arah cemerlang gemilang tak bilang-bilang lah. Biar kita nak cemerlang gemilang dan tak terbilang. Dah ustaz, kita ni buruk dah ustaz. Buruk macam mana pun sekalipun kita, kita masih ada lagi jalan kita untuk keluar. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jika hambanya nak keluar daripada jalan yang buruk kepada jalan yang baik, dipersilakan. Begitulah ajaran Islam yang sempurna, yang murni. Ia tidak tengok latar belakang siapa kita, baik ke buruk kita. Islam tidak tengok siapa-siapa. Baik kalau kita tengok sekolah-sekolah. Kalau sekolah pondok, macam saya sekarang saya asah pondok Kampung Dua. Kalau mana-mana pondok, dia tidak hak. Mu ni siapa? Mu ni keluarga baik ke, keluarga buruk ke? Kalau mu mari nak belajar, nak bentuk dirimu, kami akan terima. Tapi kalau mu mari nak bunuh, nak ucap, memang tak terima lah. Siapa-siapa nak belajar, nak keluar daripada kejahilan, daripada tak ada ilmu, kepada ada ilmu. Contoh saya pernah belajar banyak pondok dan saya pernah ziarah ke mana-mana pondok. Siapakah yang mereka ambil? Macam-macam golongan, macam-macam puak. Kalau kita sekolah biasa ditengok dulu, mu lulus berapa A. Betul tak? Mu ada berapa rezak mu? Pondok, mu ada rezak ke tak ada rezak ke? Mu nak berubah. Sebab Islam ni dia tengok orang, dia tengok batas tubuh orang. Dia tengok siapa? Dia tengok siapa yang nak belajar dan siapa yang nak ubah diri dia nak jadi ke arah kebaikan, nak mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, walaupun program pada hari ini kadang-kadang bagi kita tidak dirancang. Mungkin 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas,
Kita melahirkan anak kita, kita dah tahu anak kita akan jadi gini. Dan kita pula sebagai anak, kita dah tahu kita akan jadi gini. Kita dah tahu. Itu aturan daripada Allah. Tetapi Allah Ta'ala sayang kita. Dan Allah Ta'ala suka kepada kita. Allah Ta'ala cinta kepada kita. Allah Ta'ala nak beri ruang kepada kita untuk bertaubat. Untuk kembali kepada Islam. Dan Allah Ta'ala sampaikan kepada kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam program pada petang pula, pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, hari ini saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk golongan-golongan yang Allah Taala sebut naungan bagi mereka yang mendapat di hari kiamat lagi. Naungan ni tak ada naungan yang lebih selamat di akhirat lagi. Naungan ni lah yang akan menjadi penaung kita. Tak kira lah siapa-siapa pun. Kalau orang yang tergolong daripada golongan ni, dia akan selamat di akhirat kelak di padang mahsyar. Ketika mana tidak ada naungan, tidak ada teduhan, kecuali teduhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Arsyur Rahman. Matahari sejekat. Kita ni matahari berapa ribu tu meter? Tahu matematik tak? Kira berapa hari, berapa jauh matahari dengan kita? Rasa panas tak? Panas tak? Oh, matahari panas dah, neraka lagi panas. Lakat matahari kita rasa panas dah, neraka lagi panas. Matahari tu nak dibandingkan dengan api, panas api lagi. Panas api ni. Tengok orang kena bakar angus hancur bu. Matahari habis-habis pun kering ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau kita tengok api yang duduk atas dunia ni, hak kena celup dah dalam neraka. Dia bukan api yang celup tu. Orang panggil biji kan. Orang panggil macam kita kan. Bara. Ulama kata percikan daripada api neraka. Percikan tu kita selup pula dalam lautan. Nak katanya percikan, kita ambil percikan daripada api neraka. Bukan api neraka, bukan bara api neraka. Kita ambil percikan. Percikan, kena ada percikan tu lagu mana? Percikan ni macam kalau kita bakar kan, ada menepuh, tum. Sikit tu. Kejap je kalau kena baju kan, dah apa seminit, berubah lah. Kalau panas sangat, berubah sikit. Kalau tak berubah lah. Nak tabur tu. Percikan tu. Susah nak sebut. Ni lah contoh kata kita setera. Haji tengok setera. Setera kan kalau kita bakar, dia ada api, dia ada pecik. Tu hak kecil tu. Dah percikan tu dah. Dah yang diambil ada oleh malaikat untuk nak sampai ke atas muka bumi ni. Tu pun lepo. Lepo kena ke gunung ganang, hancur bu. Jadilah gunung berapi macam-macam. Ni hasil daripada panasnya api neraka. Tu baru ambil percikan. Kalau ambil semua, tak ada bumi, hancur bu. Dah anak royaknya, panasnya api neraka. Dah panas tu lagu mana ustaz? Panas sangat ke? Sangat-sangat panas. Kalau kita tengok api atas dunia ni panas dah. Api neraka sangat-sangat panas. Kalau kita kata nikmat syurga tidak terbayar indahnya. Begitu juga nikmat neraka, azab yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang-orang yang dahaka kepadanya. Sangat-sangat terperi sakitnya yang tak boleh kita bayangkan. Tak boleh nak bayang. Kalau kita tengok orang kena bakar, orang kena azab, kita boleh bayang dah macam mana perasaan kita. Bayangkan kalau kita duduk dalam tu. Kita tengok orang terbakar rumah kan. Kita tengok. Bayangkan kalau kita duduk tengah-tengah api yang tidak membara. Bagaimana perasaan kita. Saat kita berada di dalamnya. Baik itulah. Dah panasnya api neraka tak boleh nak kira panasnya. Mula tu duduk dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala bagi makan, tak ada makan macam dalam syurga.
Makan pula bosak buat duit. Macam kita gak buat duyang. Duyang duit dah. Duyang, tajang kan. Ada orang makan duyang kan dia kulit, ada. Tak ada. Buah tu duri. Bukan buah duyang kita belah lalu dah. Buah sakung ni, buah dia tu duri. Ingat barang. Tak, baik tu kita kena muhasabah. Kita kena beringat baik-baik. Kita kena sedar diri kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kabul, tidak ada naungan dah. Pada masyarakat tak ada naungan. Tetapi ada 7 golongan Allah Taala sebut. Nabi SAW sebut 7 golongan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi illa yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama Nabi sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, ketua, bos, dan pemimpin yang adil. Kalau kita sebut pemimpin kan, kita ingat Perdana Menteri. Kita kenal. Pemimpin kan, kita ingat pemimpin ni. Kita ingat tak? Tak. Kalau kasar kita kat daerah kat YB, Adong lah. Kita ingat. Tak. Dalam keluarga ada lagi. Siapa dia? Pemimpin. Kita. Orang lelaki. Mak ayah pemimpin. Ayah, suami lah. Suami. Dan kita semua akan jadi bakal-bakal pemimpin. Anak kahwin akan jadi ketua keluarga. Dah hak lelaki ni. Dah hak puan pula akan memimpin anak-anak dia. Dah keluarga dia. Masyarakat dia. Dah kalau yang ada pangkat sikit, jaga kampung. Dah pemimpin. Dah pemimpin yang adil. Yang adil mengikut teras Islam. Yang telah diajar oleh agama. Dan tidak mencagahi perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau orang yang berjabatan, dah ketua jabatan. Contoh kalau dia jabatan kebajikan masyarakat Kasa Hulu, dia ada ketua dia. Tidak ada jabatan saja, semua ahli belakang tak ada ketua, tak ada. Ia kena ada satu organisasi ketua. Kena ada. Kalau kampung, ketua kampung. Kalau daerah, ketua daerah. Tak. Kalau satu CEO ke apa ke tak kira lah. Tak. Nak sebut panjang lagi. Tapi aku nak cerita saja. Tak. Ketua dalam keluarga. Dah kita dah nikah tak? Dah nikah lagi tak? Dah masuk tak? Ada ketua pada diri kita. Kita ketua kepada tubuh badan kita. Jasad kita. Kita ada. Ada dengan mata. Ada dengan mulut, ada dengan tangan, ada dengan kaki, ada dengan kemaluan, ada dengan jasad kita. Kita dikira ketua juga. Dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita buat? Apa yang kita pimpin? Tangan kita kata, satu hari nanti Allah Ta'ala akan soal kepada kita. Tak, pergi tak majlis ilmu contoh. Mulut kata memang nak pergi, tapi Allah tak ada kunci mulut. Dah mulut Allah tak ada kunci. Kaki kata tak ada. Kaki ni aku dah gerak bang. Kaki akan jawab. Satu hari. Dah. Orang kata pula. Aku dah curi. Kaki kata. Tangan kata. Aku curi. Aku yang ambil barang. Aku dah buat jahat. Ni, seluruh tubuh akan menjadi saksi kepada kita. Kalau kita banyak baca Al-Quran, kalau kita banyak berzikir, dia akan menjadi saksi kepada kita. Lebih-lebih lagi Al-Quran. Ketika mana Al-Quran, kita baca Al-Quran. Nurul Karim. Walaupun kita tak faham, nak kita baca. Kalau kita dengar orang yang menerangkan Al-Quran, kita dengar, kita fahamkan. Kita cuba dalami jiwa kita dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pendidik. Ketika mana kita mati, datang seorang yang berpakaian putih. Datang seorang yang berpakaian putih. Malaikat nak tanya. Dia dah bagi. Malaikat dah bagi dia
mesti pulang. Hak meninggal dunia tadi. Hak mati tadi. Waktu kita sekuat dalam kehidupan kita jangan tinggal baca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni lah akan menjadi pendidik. Dok pandai ustaz belajar. Tu kita semua belajar. Dah erti. Tak ada ustaz, ada guru. Pergi majlis-majlis ilmu. Rumah-rumah Allah banyak kita tengok tazkirah. Tapi kebanyakan tazkirah hak tua-tua dah. Tak, hak nak mati-mati lelaki dah. Tak, muda ada. Tak, jarang-jarang kita temu. Sebab apa? Sebab di hidup orang muda ni kebanyakannya hari inilah. Tak, kita tengok dia hidup dengan keduniaan. Kerja kepada dunia, sampai lupa kepada akhirat. Menyebabkan waktu tua dia, kalau dia sempat Allah Ta'ala bagi kekuatan, dia boleh bersama dalam majlis ilmu. Dapat anak mu ayah pula. Ajak anak-anak pergi majlis-majlis ilmu. Anak tambah ustaz degil. Kita sebagai anak kena menghormati mu ayah. Kena sayang mu ayah kita. Sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Mak ayah ni lah yang menjadi syurga bagi kita. Jahat macam mana pun, buruk macam mana pun mak ayah, syurga kita. Lebih-lebih lagi mak kita, ibu kita. Adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat orang yang derhaka kepada mak ayah di antara dosa-dosa besar. Ada sahabat mari tanya, dah ya Rasulullah, dah apakah akbaru kabair? Apakah dosa-dosa yang sangat-sangat besar? Rasulullah sebut asyirku, iaitu syirik. Yang pertama syirik, yakni menyekutukan Allah Ta'ala. Dosa yang kedua, hukumul walidain, iaitu derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Jadi Kelantan pula. Kedua ibu bapa dia. Dia derhaka kepada mak pak dia. Yang ketiga, ada kata lari daripada medan perang, ataupun yang disebut sebagai riba. Ada hadis yang lain disebut al-riba. Tak makan harta riba. Kamu ingat barang makan harta riba pun ia juga. Tahu dah harta riba tu ni? Tahu dah harta riba? Tak tahu. Harta riba ni ia lebih kurang macam rasuah. Ia lebih kurang macam rasuah. Rasuah yang lain sikit, riba ni ia setuju. Contoh, contoh aku nak pinjam duit dengan kamu 100 ya. Kamu kata boleh mu nak pinjam dengan aku, mu kena bayar 120. Contoh, kena bayar 100%, walaupun 1%. Tu riba tu. 1% je pun kira ke? Dapat dah. Mu melulukan. Malaikat, dah aku bayar, aku ambil, mu bayar. Contoh mu bayar. Dulu aku dah pinjam susah-susah. Tidak minta pun 100%. Tidak minta pun 120. Orang nak bayar tak rasa Allah. Aku rasa terhutang budi. Tak rasanya rasa nak bagi dia mudah nak pinjam lain kali. Tak, dia pun bayar 120. 100,5. Tak, dia suka sebab apa? Sebab dia bagi pinjam aku boleh buat kerja dan sebagainya. Ada keuntungan lebih, aku pun bagi. Contoh 120. Tak. Kalau dia bagi saja tak apa. Bukan tujuan orang tu minta dah. Ataupun orang lain tak nak bagi dah. Tapi ihsan dia. Bukan dia minta. Kalau menutang aku boleh 120. Tu riba. Nampak biasa je. Lebih kurang. Jadi dua hukum yang berbeza. Tak ni dia kira hadiah. Kalau dia rendah hati. Ni walaupun asal baik-baik pada PKW rendah hati nak bagi 120. Tapi orang tu pergi kampung juga. Dan aku nak bagi. Kalau mu nak mu kena bayar 120. Ia kayak juga. Jadi benda tu jadi riba. Tu harta riba. Banyak harta riba. Kena hati-hati. Tak, contoh. Macam kita beli kereta van. Tak, learning. Tak, kita tengok. Kalau kita beli kedai, 5,000 ya. Tapi kalau kita beli, bayar kat 6,000. Kalau bayar ke bank, 7,000.
Baru ni kita kira 400 setengah dikali dengan 7 tahun. 7 tahun tengok-tengok nak dekat 10,000. Terkejut kita. Anak aku kabur bak motor lah. Agak 10,000. Dah. Rupa-rupanya di sana dia ada interest dicabut. Betul tak? Dia interest. Dan macam mana Ustaz? Kita makan motor riba Ustaz. Dia ada kaedah dia. Kaedah apa dia? Kaedah mengikut pandangan ulama-ulama. Kita tak beli. Lepas tu kalau motor kalau kita dah habis bayar tarik kan. Tu dah tarik. Dah habis bayar tarik kita kan. Apabila tarik, ia bukan hak milik kita. Dia kira sewa. Sebab tu kalau kita pergi ke bank, kita kena nak khabar. Kalau nak beli kereta ke nak beli motor, nak hak Islami. Dia ada kaedah dia. Kaedah apa? Beli sewa. Sewa beli. Bukan beli sewa. Sewa beli. Beli. Sewa beli. Sesah baru kita akad jual. Kata ni sah. Aku akad jual beli. Hak milik aku. Dah, lagi tu dah sesah. Itu bukan hak milik kita lagi. Dah orang kata. Dah orang tarik-tarik kereta tu. Ada kereta apa hukum dia. Dosa dah. Kalau bukan hak dia, dosa. Tapi kalau hak dia. Sebab hak bank kena tarik. Sebab apa? Dia nak bayar. Pergi umur nak bayar. Umur nak beli sangat. Dah. Dah. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Tu. Kita sebut sana. Kabair. Dah. Akbar kabair. Dosa-dosa yang sangat besar. Adik-adik kena ingat baik. Dosa yang sangat besar. Dah. Di antara kabair. Hak sangat-sangat besar. Hak paling tinggi. Dah. Hak paling tinggi sekali adalah hukumul walidain. Dosa kepada kedua ibu bapa. Kita ambil contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dah tak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila gitu, apabila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beragama dengan agama Islam kepada mak dia kebaikan Nabi. Mak dia tak suka. Mak dia tak minat. Apabila berhadapan dengan mak dia, dia tak cerita kepada mak dia kenapa mak dia tak suka. Dia tak cerita. Dia tak cerita sedangkan dia memang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia doa minta Allah beri taufik hidayah. Mus'ab bin Umair. Jahat macam mana pun mak dia. Mak dia ni ahli yang mana? Paksa Mus'ab bin Umair suruh masuk Islam, suruh keluar daripada agama yang Mus'ab bin Umair ni masuk, iaitu agama Islam. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Mak dia ni orang kaya raya, jutawan. Segala harta tak ada orang lain waris. Mus'ab. Mus'ab pula orang bukan orang barang. Dan kalau muslimat tengok masa tu orang puas tengok Allah. Dah lah kaya, handsome pula, smart pula. Lepas tu kalau tengok ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi, wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang handsome. Smart-smart. Antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni smart dah smart. Lawa dah lawa. Kalau pergi jalan pasal agak orang kenal lalu dah. Sesiap market. Kalau orang muda agak panggil sesiap market pakai baju branded. Dah. Baju sama je. Dah. Contohnya pakai baju Levi's. Adidas. Aku kenal dah. Orang lain kenal aku dah tahu. Dah. Baju apa hak kita kenal biasa. Betul dah. Kesalah aku sebut ni. Betul dah. Kita dah kata. Kalau baju orang puan kan hak ni kan hak berjenama Sabela. Ni habis Sabela joget aja. Dah. Nak kabarnya. Dah. Baju ni baju apa? Orang puan. Tak apa gosok dia. Nak kabarnya ada orang panggil kriteria. Ada orang panggil jenama dah. Mus'ab ni gitu. Tak. Dia ni Mus'ab ni kalau kita tengok dia, ciri-ciri dia Allahu Akbar, hebat. Tak. Tapi dia sanggup tinggal harta dia, sanggup tinggal dunia dia semata-mata nak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mak dia taat kepada mak dia. Dia sayang kepada mak dia.
Tetapi dia tidak berdahaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang mak dia jahat tu. Tak ada lama dia tinggal mak dia, tapi dia tinggal mak dia. Sehinggalah dia terpaksa pisah ketika mana peristiwa hijrah. Dia berpisah. Dan dia adalah duta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sebelum hijrah kepada Madinah. Dia jadi orang perantara. Ketika mana Nabi tengok Mus'ab bin Umair, kaya, hebat dia dulu, kemegahan dia. Ketika mana saat peristiwa perang Uhud, Nabi menangis tengok mata dia. Menangis. Tengok dia menangis sebab apa? Ketika mana jenazahnya terbujur, kain tercukup. Tarik belah atas, kain kapang. Tak tarik belah atas, kaki nampak. Tarik belah bawah, kepala nampak. Tak cukup pakaian kafan. Nak kata kemewahan dia, tetapi dengan agama dia sanggup bersama. Tetapi kalau kita tengok mak ayah, taat kepada mak ayah. Ada seorang zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, ya Allah, siapakah peneman aku di dalam syurga? Siapa yang peneman aku di dalam syurga? Allah Ta'ala sebut, wahai Musa, mugis kapur sekat-sekat, itulah peneman kamu di dalam syurga. Itulah peneman kamu di dalam syurga. Nabi Musa pergi. Gilah temu, jumpalah rumah hak disebut oleh Allah Ta'ala. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawablah. Lalu Nabi Musa pun tengok. Masuklah. Lepas tu, tengok Nabi Musa masuk. Dia pergi masuk dalam bilik. Dia layang ke Nabi Musa. Dia pergi layang bilik. Waktu tubik syakau babi. Tak sorang kizir lah. Mudah. Lembut sikit. Dah. Waktu tubik kizir. Waktu tubik kizir. Pergi siap mandi. Kenapa? Tak. Wak masuk mula Nabi. Lepas tu tak. Masuk pula Nabi seorang lagi. Nampak babi. Bapak besar lagi. Besar lagi pada ni. Tak. Dia ambil pula. Dia gosok. Dia wak mandi babi ni. Tak. Wak mandi. Dia layan Nabi Musa. Hak tengok. Padahal Nabi Rasul tu. Tengok buat pula. Dia pun bagi. Tengok dalam keadaan demikian. Lalu Nabi Musa tanya. Kenapa muak ni? Yang biasa babi kan. Wak nak pun benda duduk dalam rumah gini-gini. Tak. Mana boleh? Tiba-tiba dia kata. Tu bukan babi sembarangan. Dia kata. Itulah mak ayahku. Mak ayah dia. Bukan mak ayah dia asal babi. Oleh kerana dia ni dah haka. Orang dulu. Kalau ada haka Tuhan bagi uji lalu. Allah tak ada uji lalu. Dah haka kepada Tuhan. Allah Ta'ala betul lalu. Ada golongan dia jadi kera, jadi beruk. Ada golongan ni mak ayah dia kerana sangat-sangat ada haka, Allah Ta'ala ubah wajah mereka jadi babi. Maka walaupun babi sekalipun haram atas muka bumi, bagi aku halal sebab dia mak ayah aku. Aku jaga dengan syurga dia. Syurga aku di bawah mereka. Walaupun dia dah haka kepada Tuhan, aku mohon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ubah dia dan aku jadi anak yang setia dan Tuhan. Tu babi mah. Padahal cukup babi dah ada ikat dia dah lah. Dah. Tapi tak. Inilah peneman kamu di syurga. Kata Allah. Sahabat rapat di syurga Nabi Musa AS. Kenapa? Hak jaga tadi. Nak taburnya sayang dia kepada mak ayah. Kita dah haka. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jangan kamu sebut uf. Wala uffi. Dah kepada walidain, kepada kedua ibu bapa. Kita bukan cakap jekah pula. Dah. Rajin nak jekah mak ayah kita, rajin dah. Dah mak ayah kata, mari dah tolong. Tambah kau. Tak resign jumpa saya. Mu ingat saya mu boleh bawa mu ke syurga ke mana? Dah haka kepada mak ayah. Lepas tu Nabi sebut, di antara besarnya dosa-dosa besar, dosa kepada mak ayah kita, ibu bapa kita. Dosa kepada mak ayah. Dosa kepada mak ayah.
Allah Ta'ala akan uji lalu atas dunia. Ingat baik, Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji anak-anak kita kayak gini. Dulu kita dah haka mak ayah. Kita dah dengar cakap mak ayah. Allah Ta'ala akan uji lalu anak kita dah dengar cakap kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bayangkan, ada orang hari ni anda peluang. Ada lagi mak ayah. Ada lagi ayah, ada lagi ibu. Ada orang yang tak ada ayah, tak ada ibu. Tak ada kasih sayang ayah dan ibu. Macam saya sendiri. Dah, saya tahu bagaimana perasaan orang lain ada ayah. Allah sedaknya ada ayah. Dah, ayah kita tak sama dengan ayah orang lain. Memang tak sama. Kalau ayah kita dengan ayah tiri pun tak sama. Dah, kita lah, macam saya umur 6 tahun, ayah saya tak ada, meninggal dunia. Saya umur 6 tahun, adik saya lagi. Saya tengok adik saya umur 6 tahun. Dah, orang ni ayah, orang ni ayah. Dia panggil ayah. Sebab dia tak kenal ayah. Kita masih ada ayah. Masih ada mak. Kalau tak ambil peluang untuk cintai mereka, untuk sayang mereka, sangat-sangat rugi. Dah, sangat-sangat rugi. Mak ayah seorang ni tidak akan lebih. Tak ada dia 10 orang, 30 orang. Kalau jadi pun, jaga kita. Kita dah sama dengan mak ayah yang ada hari ni. Buruk macam mana mak ayah, dia akan sayang kepada anak-anak dia. Kita raja dengar cerita Al-Aqamah. Raja dengar tak cerita Al-Aqamah? Al-Aqamah ni seorang sahabat Nabi SAW yang sangat soleh. Dan dia tidak pernah berharga kepada Nabi. Nabi kenal dia ni orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus. Tapi saat sakaratul maut, Nabi tengok dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nazar, tak boleh nak sebut kalimah la ilaha illallah. Tak boleh nak sebut kalimah la ilaha illallah. Hak tu hak baik dah, dah mayang belakang Nabi. Kita hak nak mayang belakang Nabi. Hak banyak lagi buat dosa, hak banyak lagi buat maksiat. Banyak lagi dah harga kepada Allah. Tak dengar perintah Allah, tak dengar ikut mak bapak. Hak tu sahabat Nabi. Orang kenal dia memang orang yang soleh, orang yang taat, semayang malam tak pernah tinggal. Nabi kabur gini dia buat. Tiba-tiba saat sakaratul maut tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Orang panggil Nabi, ya Rasulullah, Al-Qamah tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Nabi pergi tengok nawak, dah sahabat dia. Tengok, Allahu Akbar. Mula-mula Nabi tanya, adakah dia ni ada orang yang keluarga dia masih ada lagi mak pak dia? Ada lagi tak mak pak dia? Sahabat kata ada, dia ada seorang mak dia. Tua dah, uzur dah, duduk rumah sekian. Nabi kata, panggil mak dia mari sini. Nabi panggil. Lalu, bila berwabah mari. Kalau mak dia tak boleh nak mari, kabur ke mak dia. Ampunkan dosa Al-Qamah tadi. Ampunkan dosa dia. Mak dia kata, tak boleh. Biar dia mati gitu. Biar dia mati. Dah, mak dia kata. Lalu, apabila gitu kak, nak dengar berita kepada Nabi. Sebab apa dia rasa je? Sebab apa? Sebab dia tengok, dia deki. Dia deki mana? Bini dia, dia beli pakaian comel. Tak. Tiba-tiba dia bagi ke mak dia. Mari iri hati sikit je. Tak. Mari iri hati sikit je. Mak dia tak berasa. Dengar gitu kak. Allahu Akbar. Akhirnya. Tak. Dia rasa hati sampai ke surga. Gitu je. Dah minta maaf. Tak. Dia beli pakaian lebih sikit je. Dah ke bini. Tak bagi ke mak. Mak berasa hati. Kalau kita banyak nak berasa hati. Hak tu. Hak ni. Sikit je ni. Mak berasa hati kat dengan kita. Allahu Akbar. Al-Qamah kata tadi. Akhirnya. Nabi kata ginilah. Kalau mak tak mau maaf kat. Baik kita bakar. Biar kena azab lalu atas dunia ni.
Dak pada dia azab ke akhirat atas dunia dia kena bakar. Dengar kita nak kena bakar, mak ia marah bakar. Mak ia marah bakar. Dia kata dak ia bakar dah. Aku maaf dah ya. Aku maaf dah ya. Sebab saat akhir ni dah aku nak maaf dia. Akhirnya dia boleh tenang mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Mus'ab itu adalah al-Alqamah. Nak ceritanya pentingnya redha kepada ibu bapa. Kalau kita rasa jahat, kita rasa tak molek, kita mintalah keampunan daripada mak pak kita. Kita mintalah keampunan kepada kedua ibu bapa kita. Semoga selagi mana mak ayah kita yang masih ada, dah kita ambillah kesempatan. Kita dah ambil peluang minta maaf dengan dia. Boleh dah adik-adik kita? Boleh dah deh? Semua ada mak ayah belakang ke ada? Mak ayah tak ada? Ada? Tak? Mak ada waris dah kira? Ke ada? Mari abang ke kakak ke ada? Ada? Semua anak-anak belakang dah ni? Tak? Anak dengan ayah belakang? Tak? Kita semoga apa kita mari sini hari ni, dah kita nak minta lah. Dah, pergi temu mak kita, pergi temu ayah kita, minta maaf. Dah, kita temu, minta maaf, minta ampun. Lepas ni, tak mau buat dah. Dah, kalau boleh, dah, lepas ni, habis ni, kita pergi keluar, ambil air semayang sekejap, pergi solat. Boleh ke tak? Solat, minta maaf dengan ayah. Minta maaf dengan mak kita. Kalau ayah kita nak mari hari ni, kita balik rumah, kita minta maaf, minta ampun dengan mereka. Kadang-kadang kita kena ingat baik-baik. Kita kena ingat baik-baik sebab apa? Satu perkara je kita kena sedar. Kita ni akan mati. Hebat macam mana pun, debel macam mana pun, kita akan mati. Baik tu kita macam saya sendiri. Tak, saya sendiri saya cerita. Tak, saya rasa kalau kira nak kata lemahnya semangat kita, dah orang kecil, dah aku kecil, Musa, dah kecil. Kalau kiranya kecil ni, Allah Akbar lah Tuhan buat aku kecil. Dari mari mikir, tapi apabila Allah Ta'ala campurkan agama di dalam diri kita, kecil ke besar ke, kalau orang yang tidak ada iman, yang tidak ada hatinya perasaan kepada iman, sayangnya kepada Allah, tak ada benda. Bila berubah, kalau nak kira kita ni semak lagi, comel lagi pada bila, handsome lagi pada bila, putih pada bila lagi kita ni, biar lawan. Dah, putih lagi. Bila kalau duduk tengah gelap, kalau Ida nak buka mata, dah buka mulut dia, tak nampak bila. Nak kata gelapnya bila. Tetapi gelap-gelap bila, dialah akan memegang panji kepada para bila. Ni orang tu Kazar panggil Tok Bila, Tok Bila, Tok Bila. Ni nama Bila. Bila jadi ketua. Jadi boh. Allah Ta'ala duk tengok pada siapa dia? Allah Ta'ala duk tengok pada wajah kamu. Allah Ta'ala duk tengok pada pakaian kamu. Dan Allah Ta'ala duk tengok pada hati kamu. Apa Allah Ta'ala tengok pada hati-hati kamu? Allah Ta'ala tengok pada hati kamu. Qulubuhum, a'maluhum. Dah, amalan-amalan kamu. Hari ni kita nak biar pakat berubah belaka. Biar kita tambah lah. Dah, mari seorang ustaz, berubah sekejap, tambah. Buat jahat pula. Dah pakai pula, dah haka pula, tambah. Aku dah sebut lagi yang kedua. Dah, baru pertama. Dah, yang kedua Nabi sebut, yaumalak. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Wasyabun. Tengok Nabi sebut, wasyabun, pemuda. Kita semua pemuda-pemudi. Ni anak-anak muda. Nabi sebut pemuda, bukan orang tua. Pemuda. Nasya'a fi ibadati rabbi. Yang sibuk dia untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala.
Masa ni lah peluang kita untuk dekat dengan Allah. Untuk taat kepada Allah. Sibuk macam mana pun, bagus macam mana pun, baik macam mana pun, jangan lupa kepada Allah. Yang pertama, semayang. Semayang wajib bagi kita. Nak tanya adik-adik, dah banyak mana dah kita tinggal semayang lepas kita balik? Banyak mana? Banyak tak? Banyak. Kalau kita banyak, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ingat baik-baik, semayang ni adalah tiang agama. Tak akan jadi tiang bangunan ni kalau tak ada tiang. Tak akan jadi bangunan ni kalau tak ada tiang. Tak cerita tebuk sikit tiang tu buat pecah. Tengok saya ingat benar. Sungguh. Duduk dalam rumah itu tengok ada tiang tengah-tengah kerah-kerah duduk depan rumah. Kerah. Tengok rebuh habis rumah. Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Kalau tak ada semayang, rosak habis segala amalan. Dah Ustaz, kita rajut sedekah Ustaz. Kita banyak buat amal Ustaz. Bapa tak boleh ke Ustaz? Tak boleh ke masuk syurga dengan amalan? Tak boleh ke masuk syurga dengan kita buat baik? Tak bayar dia Ustaz. Tak bayar tak nak marah. Tak semayang. Mu kena ingat. Semayang ni tiang agama. Tiang agama. Eloknya semayang, elok hak belaka. Semua hak kita buat elok belaka. Ibarat kata kan, kalau tiang kita tak laksanakan, tak ada ni punca dia, tak ada benda. Tiang ni ibarat account bank. Tahu account bank? Kita nak buka account bank. Nak masuknya, nak luluhnya amalan-amalan lain dengan adanya account bank. Kita nak masuk dalam bank, my bank. Contoh, my bank ke, nak pergi, ada. BSN ke, tak. Account bank nak pergi. Banyak lah, dah yang nak sebut aku pening ke. SBC lah, macam-macam. Banyak bank-bank. Bank Islam, bank ni. Tak. Ion Bank lah, macam-macam nama. Tak. Kalau kita tengok bank-bank ni, bayangkan. Bank tu kita nak pergi masuk, kita ada BT banyak juta. Bukan RM10, juta. Juta nak pegang bimbang juga, orang ropok, orang curi. Tak, nak masuk bank, nak simpan bank. Nak simpan bank. Nak simpan bank. Ada ahli tak ada. Mu kena buat kad ahli dulu. Tak boleh nak masuk gitu. Rasa bank bagi tak? Dah bagi, mesti mu kena daftar dulu. Tu dah, daftar dulu. Itulah. Semayang tak dia. Akaun dia. Ingat Iblis. Ketika mana Allah Ta'ala melaknat dia. Bukan sebab dia dah hakik tak semayang. Iblis semayang. Dia dah Ustaz Iblis semayang. Dah Iblis jahat ke Ustaz? Memang Iblis jahat. Jahat sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hari ni aku nak cipta satu makhluk namanya Adam AS di atas muka bumi ni. Nak suruh dia jadi khalifah. Nak jadi takbir. Ayuh kita. Allah Ta'ala nak jadikan kita. Di atas muka bumi ni, kita duduk ajirik ni. Tak, ni kita jalan ni. Allah Ta'ala nak jadikan kita. Lalu, ketika tu Iblis dengar. Tak, apabila siap lembaga Nabi Adam. Fasajadu, sujud semuanya. Makhluk-makhluk langit dan bumi. Gunung ganah semua hormati perintah Allah Ta'ala. Supaya menghormati ciptaan Allah Ta'ala. Namanya Adam AS. Ketika mana fasajadu illa Iblis. Hak besar kali, hak jahat kali. Kita kata jahat, dia baik. Bapa baik pula tak. Dia hak asuk orang, khenak orang, hak kucang kacir ke orang, hak musnah ke orang, hak asuk kita suruh buat jahat, hak asuk kita suruh mencuri, hak asuk kita suruh kita merampok, hak asuk kita suruh main dadah, hak asuk kita suruh main ganja, hak asuk kita suruh main gang, satgang. Dia jahat baik mana Ustaz? Dia sebelum dia nak asuh kita, dia pernah bersujud di atas muka bumi, tak ada tempat hidup sejuk. Dan apa hidup ke? Kerana Adam AS. Sebab tu dia nak rosak mu pula. Dia nak rosak kita. Ustaz, kita rosak bukan sebab
Iblis tak? Iblis tak ada pun tapi kita tak apa bang. Memang mudah dapat. Iblis dah kabur kalau Iblis mengata tu. Pakat hari makan. Iblis dah apa? Kita dah nampak dia. Dia sangat halus. Dia mari ikut hati kita. Dia mari ikut kawan kita. Marilah Aisyah sedap. Kaya sikit. Pada mu serabut. Baik mu main gang. Dah. Baik mu main rada. Dah. Baik mu main orang puang. Dia ni kaki puang. Dah. Iblis. Kawan kita tak ikut Iblis. Memang Iblis ikut kawanmu. Iblis tak. Nampak muka je orang. Perangai apa Iblis. Dah Ustaz kata kau orang Iblis dah apa ke Ustaz? Aku katakan dia buat dah Iblis. Malaikat dah lah. Macam hari ni. Pagi ni. Semua malaikat duduk sini. Sebab apa malaikat doa kepada kita? Sebab apa kita berpeluang duduk dalam majlis ilmu? Untung kita duduk sini. Kita dah taubat lagi. Kita dah minta maaf mak ayah lagi. Kita duduk dalam majlis ilmu. Dah malaikatun. Dah seluruh para malaikat akan doa dia. Apa dia? Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dia ya Allah. Ampunlah dia ya Allah. Yang duduk di dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ampunlah dia ya Allah. Warhamhu, berilah rahmat kepada dia ya Allah. Ubahkan dia ya Allah. Jadi dia baik ya Allah. Kalau jadi jahat tu Iblis mula tu. Keluar daripada ni buat jahat balik. Dah ketua balik. Dah dengar mak bapak. Mak kamu, ayah kamu dah dengar. Dah ke kepada mak bapak. Iblis balik. Dengar ke dah? Ke dah faham ni? Tak dah faham dah. Berubah lah. Aku tak boleh cakap banyak dah. Tu je. Nak suruh kita berubah. Bukan. Hak duduk depan je. Saya pun kena berubah. Hari ni nampaklah bagus. Tak syarah orang. Tak. Tiba-tiba Allah Ta'ala balik. Ya muqallibal qulub. Hak punya hati ni. Hak boleh buat balik-balik ni bukan kita. Allah. Allah yang buat balik. Pusing. Allah. Yang berubah hati kita. Jiwa kita. Perasaan kita. Allah. Hari ni tengok. Sedap orang jahat pun tak kena takak. Orang main ganja pun dok kena takak. Orang main dadah dok kena takak. Oh sedap. Orang merampok dok kena takak. Orang curi dok kena takak. Oh sedap dia dak takak. Hari ni aku nak curi juga. Nak merampok juga. Tiba-tiba tengah merampok pula. Main dadah pula grade tinggi kali. Lah kena baca tu. Dah. Allah Ta'ala nak ubah sekejap je. Allah Ta'ala telah buktikan. Nabi SAW pernah cerita tentang orang-orang yang terdahulu. Pada peringkat awal baik, taat, patuh, ikut perintah Allah. Sampai satu masa Allah Ta'ala uji dengan perempuan. Allah Ta'ala uji dengan apa yang ada pada diri dia. Sehingga Allah Ta'ala keluarkan dia daripada golongan-golongan wali. Ulama-ulama yang hebat. Wali Allah. Orang yang hebat. Pernah dengar cerita Bal'an Ibnu Ba'wa. Pernah cerita Bang Sisa. Dua orang ni hebat mereka. Tara anak murid boleh terbang. Boleh terbang. Tak boleh. Boleh terbang boh. Kalau akak doang, buka langit. Akak tangan buka langit. Dok minta doa lagi. Kita akak tangan buka dah langit. Nak tanya. Dok buka. Tetapi Allah Ta'ala uji dengan kelebihan-kelebihan dia yang ada. Maka Allah Ta'ala punuhkan mereka. Punuh. Allah Ta'ala punuh. Mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Ni Allah Ta'ala cerita dah. Nabi cerita dah. Hari ni Nabi cerita dulu. Untuk apa? Untuk peringatan kita. Untuk peringatan kita. Suruh kita ubah. Betul diri kita. Niat pada pagi ni. Dah walaupun kena paksa, walaupun kena awak panggil kena kosling lah, sebab macam-macam lah. Dah biarlah aku buruk hari ni, aku tidak buruk, aku bersih hari ni. Tegi keluar daripada ni banyak cabaran. Orang yang nak berubah, orang yang nak bertaubat, lagi banyak cabaran ni. Percaya ke tak? Percaya. Sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Tak mana kita mampu berubah nak jadi baik.
Kalau tuan-tuan kata, adik-adik kata, adik-adik banyak cabaran. Lebih banyak ulama-ulama, orang-orang alim banyak cabaran. Kena fitnah, kena kata, kena kutuk macam-macam. Macam aku baru agak. Dah. Oh, kecil-kecil pada cakap tu. Dah aku kecil sungguh, dah besar. Dah ustaz sejak bila ceramah. Dah sejak kecil sampai kecil. Dah. Dah. Dah besar-besar. Dah. Kita kecil sampai kecil. Dah besar-besar dah. Dah. Kalau orang tanya, umur berapa start kuliah? Umur berapa baru kita boleh jawab. Dah kalau tanya, sejak bila sejak kecil sampai kecil. Dah besar-besar. Dah. Allah Masya Allah Mama. Siapa lekat nama Ustaz Mak Kecil, Ustaz Mak Kecil. Dah. Lepas tu dah besar-besar. Dah muda aku kecil. Dah. Kalau nak kamu Ustaz Mak besar, nak buat sangat, nak kecil sangat. Nak royak gitu. Lepas tu kita sebut. Allah Ta'ala sebut. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak balik hati kami. Sabbit qalbi. Tetaplah hati kami ya Allah. Tetaplah jiwa kami ya Allah. Tetaplah perasaan kami ya Allah. Qalbi ala dinik, di atas agamamu. Wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kita minta berubah. Bukan kita je berubah, mak ayah pun kena berubah juga. Kena tunjuk sikap yang baik. Sikap kasih dia kepada anak-anak. Kalau boleh, dah kita doa kepada anak, ya Allah, bagilah syurga kepada anakku ya Allah. Ya Allah, bagilah kebaikan kepada dia ya Allah. Apalah dosa-dosa dia ya Allah. Anak pula minta dengan mak ayah dengan kasih sayang. Minta, mak doakan saya ya mak. Saya nak berubah mak. Hari ni kita boleh berubah. Ustaz kita dah boleh ustaz. Nak kalau ramai dah memang susah. Aku kenal. Dah aku kaji juga. Dah sayang kau dulu. Kita belajar dulu. Dia kata sebelum dia nak berubah, dia nak bertaubat. Kalau main dadah ke, main ganja ke, dia kata susah. Ada jadi gila separuh hari. Gila, nak dekat sebulan gila. Tak main benda ni. Tak main. Kalau main benda ni, buat rosak orang, bunuh orang. Tengok ada harta, tak peti nak beli mahal apa. Murah ke mahal? Murah ke mahal mana tak tahu. Mahal ke murah, aku dah tahu. Dah, mahal. 50 riyal, harta kecil-kecil tu. Ada orang main 100 gram. 10 gram. Dah. Kita tahu dah. Aku pun dah tahu. Kau kalau ikutkannya. Oleh kerana aku duduk di sepadang. Dah. Tak suka-suka. Orang aku tak suka-suka. Dah. Dan ni dah tahu. Ajar kedok lagi. Dah. Dia kejutlah kaya hebat. Tiba-tiba. Tak kena. Kena ke dia. Sampai ke kilat-kilat. Aku pun dah kena. Rupanya orang aku baik. Aku rapat. Dah rapat mana juga. Kena kedah tau. Cakap sembang. Ui. Tiba-tiba lalah orang kata. Orang tu kena cakap dah. Bapa. Kila gaduh ada. Main toke boh. Mu ingat barang. Dah. Kita dah tahu. Bukan toke, tokang. Panggil toke. Ada ni. Hak lain pula. Macam-macam tu. Padahal memang macam-macam. Ni. Aku debuah juga. Dua aku. Kadang-kadang kena juga dia kan. Kena aku kan. Mampus aku. Dah. Aku kalau terlibat dah kena. Kenapa takut terlibat. Hai bahaya. Buat nana juga aku. Mari perasaan gitu dah. Kita sayang hak jahat memang akan rasa lah. Dah. Walaupun kita ni. Hak duduk tafis. Situ tafis ada. Aku belajar situ. Belajar tafis atau bajar baru kuliah. Dekat dengan Masjid Beji. Masjid Beji tu aku pergi berak rumah. Nak kabarnya lah. Contoh. Dah. Sebab kita ulalik. Jadi emas itu start itu. Dah. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Nak bagi tahunya gitulah. Dah. Batu kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita ruang masa kita untuk kita sama-sama
Bapak Allah Ta'ala sebut wasyabatun. Syabab pemuda. Kita ni masih muda. Kedua dah. Muda kedua. Muda lagi. Bawa 40 muda lagi. Masih ada kekuatan. Ada hebat lagi. Tu dapat kerak Nak numbuk boleh lagi Nak terajang boleh lagi. Minyak aku kecil tak boleh nak numbuk orang. Mari nak terang Ustaz. Mari nak terang. Aku tak boleh terang. Dah. Lu nak tumbuk, aku tumbuk Sebab dulu kita pernah orang ajak gocok. Mari gocok. Dah, mari gocok. Dah, gocok kalau agak. Dah, aku ajak gocok je. Aku nak kabur, aku nak menang nak kalau. Dah. Kalau kau dah hebat. Hebat orang ni, mu mati ke aku mati ke? Kalau mu kata aku mati kayak gini, mu mati ke? Soal dia kalau aku buat. Dah, nak bagi kekuatan. Hebat saya mana? Cari Tok Guru Gilak dulu. Mana dia? Pengasas silat. Mana dia? Pengasas taekwondo kenapa ke? Mana? Ada dah hari ni? Tanya ada tak? Tak ada. Dapat mana? Mati. Dia berak. Dia berak. Dah duduk dah kubur lah. Aku hebat lah. Aku hidup gigi mati dah. Sebelum kita mati, sebelum kita masuk dalam kubur, bertaubatlah. Apa? Setiap apa yang kita ada, setiap apa kekuatan yang kita punya adalah milik Allah. Allah Ta'ala nak tarik kejap je. Allah Ta'ala nak cabut kejap je. Sebab tu kita jangan rasa seronok di atas dunia. Dunia tempat kita buat muhasabah. Tempat kita cari rezeki untuk kita taat patuh perintah Allah Ta'ala. Ayat yang saya sebut, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, manusia, mereka patuh pada Allah. Iblis datang kepada Tuhan. Tuhan kata, wa kana minal kafirin. Kamu tergolong daripada golongan yang kafir. Kerana apa dia? Bukan kerana dia nak semayang, bukan kerana dia nak ikut perintah Allah Ta'ala. Kerana satu saja, dahaka dengan salah satu Allah Ta'ala suruh. Kita banyak mana dahaka? Dahaka mak ayah, dahaka kepada Al-Quran, dok semayang pula, dok buat benda-benda baik, dok buat bunuh korang, rosok ke jiran-jiran, dok menjadi masalah kepada masyarakat. Kita buat banyak lagi dahaka kepada Tuhan. Dah warna Ustaz, jangan banyak sangat dosa besar kita Ustaz. Boleh dah Allah tak apa? Boleh. Hari ni kita nak suruh sahabat-sahabat kita minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan mak ayah kita. Kalau kita ada dosa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang duduk kampung, kita minta maaf. Kalau kita tahu sahabat-sahabat kita ni jahat, tak, jangan sayang dengan dia. Ustaz, sayang apa? Ustaz, jangan kecil lagi Ustaz. Tak, tapi kalau kita sayang dengan dia, kita terikut-ikut dengan dia Ustaz. Jangan. Berhijrah lah. Ni musim hijrah baru ni. Nabi kata, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadu wa niyah. Mereka jihad dan niat. Hijrah bukan makna berpindah saja, keluar. Kalau kita kena keluar, kalau duduk kapal jadi rosak, baik keluar. Kalau kita duduk rumah jadi rosak, baik keluar. Keluar mana? Keluar cari tempat-tempat majlis ilmu, cari tempat-tempat kerja yang selamat daripada pengaruh yang jahat. Jangan keluar pula jumpa saya yang jahat lagi. Jangan. Sebab tu Imam Ghazali kata, dua perkara mu kena jaga baik-baik. Apa dia? Pertama, nafsu. Yang kedua, apa dia? Kawan. Syaitan memang mudah apa? Kalau aku kabur, syaitan pula mudah apa? Kena hati-hati. Kawan kena hati-hati. Pilih kawan yang baik. Dah, ia jahat tak boleh sayang apa? Tak boleh. Sayang boleh, jangan buat sahabat. Buat sahabat ni takut dipengaruhi kita. Tak, lama dah duduk isyak gang. Mari aku nak ajar mu sekali lagi. Lama dah main dadah. Mari nak ajar. Lama mu dah main apa? Jom pergi disco main apa? Dah. Aku macam-macam sayang. Kalau ada sayang pun, orang mari cerita kat aku. Oh, jenis kaki kelak, kaki repuang, main repuang. Banyak mana dah aku tak tahu. Aku kata, gitu pula. Aku, repuang pun tak ada.
Gewe-gewe pun tak ada. Kaki kelak. Allah. Pak minum air kecil. Minum air kecil. Kenapa air kecil kenapa? Iblis, syaitan. Tahu kenapa? Awak sedap tak? Kaya. Terang sekali. Bodoh. Suruh aku lah. Tak. Ni. Orang lain ikut mudah je. Lebih-lebih lagi kita duduk setahap ni. Tak contoh orang kenal apa. Orang nak jahat pun mudah. Orang nak suruh orang baik pun mudah. Macam-macam. Banyak tawaran-tawaran. Mu ingat barang. Mu ujian Allah Ta'ala bagi gini. Ada orang Allah Ta'ala bagi lebih hebat lagi. Betul orang lain. Orang yang banyak, semakin banyak ilmu mu dapat. Semakin banyak mu nyapa ke orang. Mu akan banyak diuji. Banyak cabaran. Aku tak tahu. Sebab ada orang, dia bagi nasihat orang berasa hati. Tiba-tiba balik katuk. Wah, kena katuk. Ustaz tu kena katuk. Wajib dengar tu. Dah wajib dengar. Aku wajib dengar tu. Ustaz tu kena katuk. Dah, aku dah tahu dah kalau orang katuk aku kau kecek aku sih. Dah, aku dah orang kecek dah. Dah, tu kena muhasabah lah. Allah. Masa pun cukup dah sejam ni bagi. Dah, tu golongan yang kedua. Pemuda yang menyibukkan diri dia ibadah. Lepas tu kita kena sibuk ibadah. Dah, ibadah ni kenapa Ustaz? Ibadah ni banyak. Ibadah optennya kita sebut tadi semayang. Semayang. Dah, masa waktu semayang. Bapa Ustaz tekan dengan semayang? Sebab semayang ni lah antara akaun bank kita. Nak buat amal, buat baik, kenapa dia? Dah Ustaz, kita ni Ustaz dah terpengaruh dengan gejala yang jahat Ustaz. Adakah kita boleh bertaubat? Pintu taubat masih dibuka kepada siapa? Sebelum dia mati, sebelum dia keluar. Kita tak boleh hari ni dengar nasihat, keluar ni jadi jahat mula. Jadi dok pakai mula, kita tak boleh. Biar dengar cakap mak ayah. Mak ayah mana nak anak dia jadi jahat? Walaupun dia jahat. Ada. Contoh. Dah, mak ayah ni jahat. Tapi tiba-tiba nak suruh anak jadi baik. Memang mak ayah nak jadi baik. Kalau aku ada seorang. Dah, dia tanya aku. Ustaz. Dah, dia marah puan ramai dah. Dia kata, Ustaz cari seorang Ustaz nak buat bini Ustaz. Hak baik-baik Ustazah. Nak cari hak baik. Nak tak jahat. Bang ke tak? Hak jahat nak ke baik. Dah baik memang nak baik. Tapi kata boleh je nak jadi baik. Mungkin dia taubat. Baru dapat baik. Orang puan hak baik akan dimiliki orang-orang yang baik. Orang lelaki yang baik akan dimiliki orang puan yang baik. Dah Ustaz dulu dia jahat. Ustaz kaki puan. Ustaz dia taubat. Allah Ta'ala akan pilih yang baik juga. Kalau dia taubat macam mana? Allah Ta'ala nak pilih jahat juga. Waktu perangai macam-macam pesetan pun ada. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu dia. Kita sebut. Yang ketiga. Seorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Hatinya terikat masjid. Gis masjid. Siapa? Lelaki. Perempuan. Perempuan yang ada dalil kata, Ustaz, kita dapat Ustaz kita orang puan. Tak payah pergi sejid Ustaz. Sebab ada Nabi afdal salat. Di dalam rumah. Baik. Di dalam rumah. Lepas tu, Nabi pun sebut pula. Hak dalam rumah tu, bilik yang paling suku. Khusus. Masjid suku pula dalam rumah. Yang ni bilik khas untuk orang puan. Hak tu yang lebih baik. Ghurfah. Bilik untuk khusus. Lebih baik dalam rumah buat tamu, lebih baik dalam bilik yang khusus. Maknanya, apa boleh buat pula satu bilik dalam rumah untuk semayang, buat amal ibadat. Rumah tu afdal dah. Lebih afdal lagi, semayang setempat semayang. Dalam rumah untuk apa? Pakai dalil tu. Lepas tu, harus semayang, harus belajar agama. Talabul ilmi faridatun ala muslimin. Ustaz, kita tak payah belajar dah Ustaz. Tak lelaki kita ada. Dan tak lelaki muda belajar juga. Itu masalah. Hak rumah untuk lelaki juga. Kau rasa? Itu kita kena muhasabah.
Kena bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar memberi nasihat, yang memberi rahmat, yang memberi keampunan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Taala. Kita tambahlah. Hari ni kalau kita bagi nasihat, bolehlah kita dengar. Biar kita letak dalam hati. Jangan letak di telinga, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Kiri tak boleh. Biar kita pegang sungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala sayang kita lah. Allah Ta'ala hadirkan kita pada hari ini. Ya dah Ustaz, iyalah. Sebab Allah Ta'ala beri kepada malaikat-malaikat khusus. Allahumma fillahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosanya ya Allah. Walaupun jahat macam mana pun dia ya Allah, buruk macam mana pun dia ya Allah, dia nak berubah ya Allah. Dia nak dekat dengan Tuhan. Dia nak dekat dengan aku ya Allah. Dia nak dekat dengan agamamu ya Allah. Dan ampunlah dosa dia ya Allah. Ampunlah dosa dia ya Allah. Warhamhum, berilah rahmat kepada dia ya Allah. Berilah kebajikan kepada dia ya Allah. Minta ampun dengan Allah. Minta maaf dengan Allah. Allah, siapa malaikat Allah tak pernah dahaka kepada Tuhan. Doa kepada kita. Kita duduk sini, Allah Ta'ala ampun dah dosa kita kecil-kecil. Dosa besar-besar, kita kena minta maaf. Kena bertaubat. Keluar daripada ni, habis program ni, minta semua ambil air semayang, solat taubat. Datuk tak imam seorang, dah jadi imam, dah boleh Ustaz, dah pandai jadi imam. Ni imam sudah macam memayang lama ni. Dah aja memayang Ustaz, kena belajar lepas pada ni. Dah, kena belajar. Kita kena duduk dalam camp. InsyaAllah, tak, kita macam kita pondok-pondok ni biasanya dia ada camp. Dia ada camp remaja, camp untuk anak-anak, untuk nak belajar semayang, nak belajar baca Quran, ataupun nak hafal Quran. Kadang-kadang kita ajar macam pondok Darul Tauhid, sebelum-sebelum ni kita buat camp untuk imam cilik kita panggil. Imam cilik ni untuk imam muda lah. Dia budak-budak boleh tahu kuangkar semayang dan dia boleh jadi imam. Kita ajar Fatihah, kita ajar surah-surah lazim, kita suruh dia apa. Dan kita besar dah Ustaz umur 15 peluang muslim lagi muda. Raja dengar dah Ustaz Zahar. Kenal dah Ustaz Zahar itu? Dia dengar dah. Dia cerita dia belajar umur 24 tahun. Dah tahu apa sah alif bata apa baru belajar. Tapi hari ni kita kenal dah dia. Hebat dah dia. Alim dah dia. Alim. Jadi rujukan. Jadi orang panggil tukar, orang panggil. Dan ni umur berapa? Kita ni umur berapa? Ada umur 20 hari ni. Ada kat sini? Ada tak? Tak ada. Aku 27. Dah. Ada hari ni umur-umur besar. Dah. Jadi masalah umur 17, 18 bawa budak-budak sangat. Dah, budak ustaz budak kecil lagi. Dah memang aku kecil, bukan budak dah. Dah, besar dah. Dah. Tu nak kabarnya, nak bagi tahu kita masih lagi ada peluang. Dan hari ni Allah Taala nak tunjuk kita, Allah Taala beri kita peluang dan kita ambillah peluang kesempatan. Kalau kita tak ambil kesempatan, rugilah kita, bukan hanya di dunia, di akhirat lagi. Dan kita kena ingat satu perkara, kita akan mati. Kita akan mati. Dan kita nak tanya, apakah bekalan kita untuk kita bawa ke mati? Bukan untuk adik-adik saja, begitu juga untuk mak ayah. Apa bekalan kita untuk kita bawa ke mati? Kalau kita tak ada bekal, tak ada benda lah kita. Kita nak cari rumah, kita kerja, cari bitis dah untuk dapatkan rumah. Tetapi kita lupa bahawa rumah kita yang kekal, tempat yang kita yang kekal di akhirat kelak. Apabila gitu, mana usaha kita untuk dapatkan harta yang kekal kita di akhirat kelak? Dengan kita banyakkan ibadah, banyakkan taat perintah Allah, banyakkan sedekah, banyakkan infak. Wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang, yang lemah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap, ada tergurih hati tadi tu. Dah, kalau rasa tergurih, taubatlah kembali. Jangan rasa gurih kan nak kata aku jambuk. Dah, jangan. Dah, nak kata tak ada salah. Aku dah marah pun nak kata kalau aku mati, alhamdulillah. Apa mati? Alhamdulillah tak. Dah aku mati sebab apa? Sebab aku beri kebenaran.
Kalau mu tak percaya, mu tak dengar, mu nak kata aku biar mampu pun, tak ada masalah. Aku buat dah usaha aku boleh jawab. Tengok, ya Allah. Aku mati ya Allah. Kerana orang kata aku ya Allah. Kenapa? Sebab aku mengajar benda-benda yang baik ya Allah. Akhirnya aku mati dalam keadaan berjuang agamamu ya Allah. Dah aku boleh jawab dah. Dah, mu nak jawab mu kata aku apa? Sebab kata aku Ustaz, ada sebut nama mu tak? Tak ada. Kata kenapa? Kata siapa-siapa yang nak berubah. Siapa-siapa yang nak berubah, taubatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat satu perkara, kita kena ingat mak ayah kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Besar kita. Allah Subhanahu tak guru kita mari dah tu. Orang alim mari sifat kita. Allah. Baik. Itulah. Kita nak pergi ke siang. Lepas tu kita kena ubah. Sebelum kita nak tutup, nak suruh salam dengan mak ayah belaka. Boleh tak? Minta maaf. Nak dengar ramai-ramai. Boleh tak? Boleh ke tak? Nak dengar apa boleh ke tak? Boleh? Tak, bangun belaka nak tengok. Tak, minta maaf. Minta ampun. Tak, tengok muka mak ayah. Tak, tengok boleh. Renu muka mak kita. Dah, renu muka. Dah, renu baik-baik. Tengok, boleh tak? Tengok macam ada wah, tak semangat aja ni. Semangat. Dah, minta apa, minta maaf. Boleh tak? Dah, kabar saya ni anak yang dah haka. Dah, saya minta maaf banyak. Mana saya nak berubah. Dah, saya nak bertaubat. Jangan malu. Dah, kita dengan Allah. Dah, kita malu dengan mak ayah. Kita kena malu lagi dengan mak ayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tangan, bagi mata. Kita nak guna dengan baik. Mak ayah melahirkan kita saja. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada kita. Kita dah haka kepada dia. Lepas tu hari ni, saya nak adik-adik, sahabat-sahabat, pergi jumpa mak kita, pergi jumpa ayah kita, pergi jumpa waris-waris kita, pergi minta maaf dia. Lepas ni tak mau buat dah. Tak mau dah haka dah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Dah boleh buat lalu lah. Dengar benda lagi. Dah pergi minta maaf dengan mak kita. Minta maaf. Dan mak pula doakan anak baik-baik. Dah, moga jadi anak yang baik. Moga jadi anak yang juru. Moga jadi anak yang dengar kata. Dah, mak kena doa tak? Dah, lepas ni awang. Tak mau dah dengar benda masalah awang. Dah, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang juru. Boleh? Boleh pergi buat lalu. Aku nak tengok. Cepatlah. Dah. Tok aku kerja tekak-tekak mu tak mau buat lagi. Dah. Allahumma salli Muhammad. Dah tak mau suka-suka. Minta sungguh-sungguh. Minta maaf. Mak, salah pegang tangan, tengok muka. Dah, peluk mak kita. Dah. Cepat. Tak mau suka. Dah, kalau boleh nangis, tak apa. Dah, pergi kabur, cium tangan dia lama sikit kabur mak. Minta maaf mak. Ayah minta maaf. Dah, share. Dah, minta maaf banyak mak. Dah. Cepat. Jangan tengok ustaz. Tengok ke mak kita. Renu mak kita. Renu ayah kita. Dah, kita kena muhasabah. Kita bayangkan. Dah, kabar mak. Minta maaf banyak mak. Dah. Kita buat sekali serta boleh tak? Buat serta boleh tak? Jangan tengok orang lain. Tengok mak kita. Pandang mak kita. Pusing belaka ke mak kita. Pusing. Dah ni. Dah pusing. Cepatlah. Dah pusing belaka. Ni adik-beradik. Abang. Adik. Minta maaf dengan abang. Dah.
Tak apa, ahli waris, keluarga. Tak, pegang baik-baik. Pegang tangan abang kita. Saya minta maaf kalau ada abang minta maaf lepas ni saya nak jadi adik yang baik, adik yang jujur, adik yang bagus. Dan abang pula doa, saya doakan adik jadi anak yang baik, jadi adik yang baik, adik yang jujur. Mak gitu juga. Minta lah anak. Dah doa mak ni lebih bekat lagi. Lebih orang panggil Allah Ta'ala terima. Boleh tak? Ni kita duduk dalam masjid rumah Allah. Duduk dalam rumah Allah lagi ya. Allah Ta'ala nak tengok kita. Dah Allah Ta'ala nak terima amalan kita sungguh ke tak? Ustaz sungguh dah khabar ni. Semua pula kena buat sungguh. Dah kita semua kena buat sungguh. Kalau boleh lepas ni kita nak bertaubat sungguh-sungguh. Kita minta maaf hari ni, biar lepas pada ni kita tak buat dah. Boleh ke tak? Kalau kita jahat, kita bermasalah, kita ada rosak masalah dan sebagainya, kita minta apa? Minta maaf dengan Allah. Kita minta maaf dengan mak dulu. Hari ni kita nak suruh minta maaf dengan mak kita. Tak minta apa dengan mak kita. Kita banyak dosa kepada dia. Kita banyak buat dahaka kepada dia. Kita dah dengar cakap dia. Hari ni kita nak minta maaf dengan mak kita. Tak, supaya kita jadi anak yang soleh. Anak yang salihah. Anak yang berbakti kepada ibu bapa. Anak yang taat kepada ibu bapa. Allah Ta'ala uji kita dengan kemiskinan. Bukan bermakna kita tidak kaya. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok kita, usaha kita. Kesungguhan kita untuk taat, untuk patuh kepada perintahnya. Baik, saya nak kepada mak dan anak supaya saling berpelukan, saling salam dulu. Cium lama sikit kita nak tengok. Sambil sebut nama mak. Mak, saya nak minta maaf mak. Saya banyak buat dosa mak. Saya banyak dahaka kepada mak. Saya banyak buat-buat perkara mak yang tak suka. Dan hari ini saya nak minta maaf. Saya nak minta ampun. Semoga Allah Ta'ala menjadi saksi kepada kita dengan keampunan. Saya minta dengan mak. Mak pula, saya terima doa. Saya terima taubat anak kita. Dan saya doakan anak supaya anak menjadi anak yang soleh. Anak yang solehah. Anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasul. Dan kita pakat berubah. Kita sama-sama ubah. Jadi anak yang baik. Anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada ibu bapa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat begitu. Hari ni kita ada mak. Ada mak. Tak lagi mak kita mati. Kita tak ada mak kita. Mak kita akan ada seorang yang dah akan lebih. Tak ada agama. Tak, kalau ada pun mak teri ya. Kalau ayah ni kau lain. Tak. Tapi nak kabarnya peluang kita lah. Masa ni lah kita nak minta maaf. Tak. Nak minta ampun. Dengan adik, dengan abang dan keluarga dan sebagainya. Tak. Lagi. Boleh tak? Pegang tangan mak belaka. Pegang tangan abang adik belaka. Cepat. Pegang. Pegang. Dan jangan paling ustaz, paling depan. Tengok mak. Tengok mak lama sikit. Tengok mak. Jangan tengok ustaz. Ustaz tak ada sini. Nak. Tengok. Jangan malu. Dah kita jangan malu. Dah kita pegang tangan mak kita jangan malu. Setiap kali kita pegang tangan mak kita, dah Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita kasih sayang kita, eratnya kita hubungan dengan mak ayah. Pegang tangan mak, tegar tangan ayah, tengah pada adik-beradik kita, saudara kita yang jaga kita, yang didik kita. Pegang. Tengok muka. Dah adab muka. Adab muka mak. Adab muka mak baik-baik. Renung muka mak. Dah renung muka mak. Dah tambah suka-suka, tambah senyum. Renung baik-baik. Dah renung dulu. Pegang jaya sat cium lagi. Pegang tengok renung dulu. Dah renung muka mak. Pegang dua belah, tambah sebelah. Pegang dua belah. Cepat. Dah pegang dua belah. Mak pegang dua belah. Ayah pegang dua belah. Dah pegang. Dah pegang baik-baik. Dah pegang. Dah pegang. Pegang tangan abang, adik. Dah pegang. Dah pandang mata masing-masing. Pandang. Tambah senyum, tambah suka, tambah malu. Pandang.
Cepat, 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 cepat. Cepat. Dengar sini, kita nak suruh pandang mata, tengok baik-baik. Pegang, sambil pegang, tengok mata mak kita. Tengok mata abang kita. Tengok mata kakak kita. Adik-beradik kita, tengok. Dah, tengok mata mak kita. Tengok baik-baik. Renung mak kita. Renung mak kita. Mak tengok anak. Mak tengok anak. Anak tengok mak. Kita nak biar dua-dua tengok mak dengan ayah. Tengok baik-baik. Pegang dua-dua. Dah pegang dah ke dah. Renung dah. Renung dah. Renung dah. Tengok. Tengok muka mak kita. Dah. Lama mana mak kita ada hari ni. Mak kita jaga kita. Didik kita. Sejak daripada kecil. Abang kita yang bersama dengan kita. Keluarga kita. Dah. Renung. Tengok baik-baik. Tengok. Tengok muka mak kita. Ada kedut dah mak kita. Tengok muka. Dah, tengok muka mak kita ada kedut dah. Tengok baik-baik. Dah, pegang. Tengok renung. Dah, jangan pusing ke lain. Tengok mak kita je. Kalau kita tengok ke lain, kita akan rasa malu. Kita rasa tak enak. Sebab kita tengok ke lain. Kita tengok mak kita saja. Kita tengok, anggap orang lain tak ada. Anggap ustaz tak ada. Dengar je suara. Dengar suara saja. Dah, tengok mak kita. Tengok, tengok, tengok. Dah, tengok lagi. Tengok lagi. Dah, tengok baik renung. Kita nak suruh ramai-ramai sebut. Mak. Boleh tak? Cepat-cepat. Mak. Kuat. Biar bunyi suara belakang. Hak mana pegang mak. Bunyi suara belakang. Mak. Jangan orang lain kalau boleh. Tak, kita dengar. Tak, semua anak pegang tu biar sungguh sikit. Tak, tunjuk kita. Kasih kita kepada mak kita, ayah kita. Mak. Dengar. Mak. Tengok mata mak kita. Tengok mata mak kita. Tengok mata mak kita. Mak. Sambil pegang tangan mak. Sebut. Jangan malu, jangan takut. Sebut sungguh. Sebut dengan hati, bukan sebut dengan mulut. Sebut dengan hati dalam keadaan mulut kita bercakap. Sebut dengan hati. Hari ni hari Allah, aku nak bertaubat ya Allah. Aku nak minta ampun dengan mak aku ya Allah. Berilah kekuatan kepadaku ya Allah. Aku malu denganmu ya Allah. Aku malu dengan kawan-kawanku ya Allah. Oleh kerana aku malu ya Allah, hari ni aku nak bertaubat. Aku tak malu ya Allah. Sebab apa? Aku lebih malu lagi kalau aku buat jahat ke atas muka bumi ya Allah. Mari dalam hati kita. Letak dalam jiwa kita. Letak dalam hati kita. Hilangkan sifat malu kita. Hilangkan sifat jahat kita. Sifat buruk kita. Tengok muka mak kita. Renung muka wajah mak kita yang melahirkan kita. Dan adik-beradik yang menjaga kita. Saudara mara kita yang mendidik kita. Mak. Ampunilah dosaku mak. Maaf salah silap. Dah tambah suka tambah. Nak biar sungguh-sungguh. Dah nak sungguh-sungguh. Biar datang daripada hati, bukan datang daripada mulut. Datang daripada hati. Mulut hanya bercakap apa yang ada dalam hati. Ya Allah, aku benarnya malu ya Allah. Aku tak pernah pun buat gini ya Allah. Hari ni aku nak buat juga, nak cuba juga ya Allah. Berilah aku kekuatan ya Allah. Berilah aku kekuatan untuk aku minta maaf sungguh-sungguh dengan mak aku ya Allah. Lama ni aku biasa salah ya Allah. Aku tak pernah pun minta maaf macam hari ni ya Allah. Dan aku nak hari ni biar aku salah, biar aku minta maaf sungguh ya Allah. Lepas ni aku malu pun tak apa ya Allah. Hari ni aku tak malu ya Allah. Depan ustaz aku tak malu ya Allah. Aku nak buat juga ya Allah. Aku nak minta maaf juga ya Allah. Warna-warna pun aku nak buat juga. Nak bertaubat, nak kembali kepadamu ya Allah. Minta maaf sungguh. Mak. Saya nak minta maaf mak. Mak, dengar. Mak, saya nak minta maaf. Sebut. Kuat sikit kalau boleh. Mak, saya nak minta maaf. Saya banyak buat salah. Saya banyak dahaka kepada mak.
Lepas ni, saya tambah dah buat salah dan silap. Saya nak dengar cakap mak awak baik-baik. Nak dengar nasihat mak awak baik-baik. Semoga mak maafkan saya. Allah Ta'ala redha saya. Halalkan makan minum mak yang beri kepada saya selama ni, yang didik saya selama ni. Anak pula cium tangan mak. Cium tangan. Cium lama sikit. Lama, jangan lepas. Ustaz kata lepas baru lepas. Cium lama. Lama cium. Tambah tengok atas. Cium lama. Dah cium biar lama. Cium lama. Air tangan ni lah yang didik kita, yang basuh berok kita, yang bagi pakai pakaian kita. Dah cium boleh, tambah suka-suka, tambah senyum. Cium baik-baik. Dah cium boleh. Dah kita sungguh-sungguh ni, bukan nak main-main. Ni bukan nak main-main ni. Ni bukan saat kita nak bermain-main. Ni saat kita nak sungguh-sungguh. Nak tunjuk kepada Allah. Inilah aku usaha ya Allah. Walaupun dalam majlis begini, tak apa aku usaha ya Allah. Cium lama sikit tangan mak kita. Cium tangan mak kita. Dah cium tangan mak kita. Dah cium tangan adik kita, abang kita. Cium. Dah cium tangan. Cium. Dah tambah dah. Dah cium lama. Cium lah. Cium lama. Tunjuk saya. Pegang tangan dua-dua sambil cium tangan mak kita. Mak. Kita nak suruh mak tengok kepala anak kita. Tengok kepala anak kita. Usap kepala anak kita. Usap kepala anak kita. Usap kepala anak kita. Pegang kepala anak kita. Cepat. Pegang tangan kanan. Mak pegang tangan kanan. Anak cium tangan mak. Cium tangan mak. Anak cium tangan mak. Pegang kepala anak kita. Pegang kepala anak kita. Gosok. Cepat. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain. Kita tengok anak kita. Dah. Cepat. Cepat. Dah. Pegang kepala anak kita. Anak. Sebut. Tu buat. Cepat. Mak pegang kepala anak. Dah. Cepat. Anak mak biar sebut. Mak sebut. Anakku sayang. Anakku yang baik hati. Anakku yang ju. Aku doakan semoga mu baik hati. Mu jadi anak yang soleh, solehah. Kalau puan sebut solehah. Kalau lelaki soleh. Anakku yang soleh. Jadilah mu anak yang baik. Aku maaf dah apa aku beri lama ni. Lepas ni, jangan nakal. Jangan daka kepada mak. Jangan daka kepada ayah. Ikut perintah Tuhan. Mak doakan anakku ini jadi anak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta yang sentiasa merahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berilah kebaikan untuk anakku ini. Ya Allah, berilah kebajikan kepada anakku ini, ya Allah. Didikkanlah mereka, ya Allah, dengan agamamu, dengan cita-citamu untuk menjadi anak yang soleh, serta anak yang taat, patuh kepada kedua ibu bapa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Peluk mak kita. Peluk mak kita.
Peluk lama sikit, peluk lama sikit. Peluk. Tak, peluk molek, peluk. Lepas ni tak mau nakal-nakal dah. Tak mau buat benda dak molek. Benda Tuhan marah. Tak lebih-lebih lagi kita buat benda-benda hamba ayah kita suka. Tak, sekadar itulah. Tak, lepas. Macam mana perasaan kita? Macam mana perasaan kita terhadap anak kita? Tak. Rasa tak kasih sayang sebagai mak? Kasih tak anak sebagai mak? Mak kepada anak, anak kepada mak macam mana kadang? Tak. Hak adik-beradik. Tak. Kita ada adik lagi, kita ada abang lagi. Kita kena ingat, kalau abang kita tak ada, adik kita tak ada, siapa yang nak jaga kita? Siapa yang nak didik kita? Nak bagi kita? Hari ni kita ada lagi keluarga. Esok-esok keluarga kita tak ada. Kita nak kembali kepada siapa? Nak kembali kepada Allah. Tapi nak kembali kepada Allah, bagaimana persiapan kita nak menghadapi dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita banyak dahaka kepada mak dan ayah kita. Saya harap, Ustaz harap kepada semua yang ada dalam majlis ini, lepas pada ni Ustaz nak tengoklah adik-adik kita, adik kakak kita, semua sekali, supaya kembali ke pakai jalan. Kita masih lagi belum terlambat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga inilah perkongsian yang saya beri pada pagi ini dan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru nak minum air.